إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang kata musannif rahimahullah ta'ala, dulu pada tu ia kata dan bermula-mulut itu berzina ia dan zinanya mengkucuk akan yang tiada halal dikucuk. Dan bermula hati situlah. Nabi kata tiap-tiap anak ada habuai zina berlaku. Dua mata boleh jatuh dalam zina. Dua tangan pun boleh berlaku zina. Dua kaki pun boleh berlaku zina. Mulut pun berlaku zina. Tu. Lepas tu Nabi ayat dah dulu. Dan bermula hati itu berkehendak ia. Dan bermula hati itu, hati bagi anak Adam itu berkehendak ia hati. Berkehendak yakni ingin berkeinginan. Kata yaham, ambil daripada yahummu, hamma yahummu. Hati itu berkehendak dan mencita-cita ia hati. Mencita-cita. Maksud mencita-cita ni kasih dan ingin. Tu. Jadi hati tu mula tulis itu pada mencita-cita. Yakni hati itu boleh jatuh dalam zina juga. Kerana ingin ia dan mencita-cita ia pada mengerjakan kejahatan. Maksud dengan cita-cita di sini ialah hati hendak kerja kejahatan serta kuat pada pihak melakukan dia.
serta kuat tadi dah. Serta kuat. Jadi serta kuat ni kena buat. Serta jazam dan putus hati. Awak ganti situ. Serta jazam dan putus hati pada melakukan dia. Ini yang dikira dosa. Walaupun kita tidak melakukan lagi. Adapun cita-cita hati serta kuat hati semata-mata untuk kerja maksiat, maka tidak berdosa lagi dengan sebab semata-mata cita-cita itu. Dalam hadis kata wal qalbu yahummu, hamma yahummu ni cita-cita. Jadi hammun ni kalau kira semua dia tak dosa. Tak dosa lagi. Kalau hammun yang wak jadi kita berdosanya gapo? Jazmun, jaze nak wak maksiat. Maka jatuh dalam zina bila hati kita jaze. Bila hati kita jaze. Lagu mana beza antara hammun dengan jazmun? Tak serupa. Hammun ni Allah Ta'ala tak ambil dosa lagi. Hak kita maklum kata bila kira nak buat jahat tapi tak ada nak buat lagi, tak dosa lagi. Tapi bila kira nak buat baik, tak buat baik tu boleh pahala dah. Kita dah kira, kita dah ingat gitu. Kita dah ingat lagu tu. Kena, tapi kena beza. Hak mana maksud kata tak berdosa lagi tu? Tak berdosa lagi tu hak mana? Bila kita nak buat kejahatan, hati kita kuat nak buat dah. Kita nak berzina dengan orang perempuan sianu-sianu tu. Kita siap dah, kita tak dah. Lagi nak pergi zina dengan dia. Tu. Duduk rumah kita lagi. Duduk rumah lagi dah. Kira dah. Nampak dia tu. Duduk kat kawasan tu, kita kata. Maka kita kata, lagi nak pergi ajak dia tu pergi zina ni. Lagi ajak dia pergi berjalan ni. Nak ajak dia pergi buat benda tu, benda ni. Masalah. Hati kita kuat nak buat. Semata-mata kuat tu tak dosa lagi. Tak dosa lagi. Duduk pada tu. Dia tak ada nak buat lagi. Tapi bila start mutu dah. Dengan jak siap dah. Kecek dah. Sekian. Maka ajak dah. Mutu dah. Orang Tina pun duk tahu tu dah. Tiba-tiba temu dengan orang kenal. Kita bukti akhirnya masing-masing cek. Tak jadi berlaku zina. Ada berdosa? Jawab kata dosa. Hati kita ketika tu cita-cita nak buat serta jazah nak jadi dah. Jazah putus nak jadi. Tiba-tiba kita tersekat dengan sebab beberapa sebab tu. Maka ketika tu kira dosa dah. Kira dosa dah. Tak support habuai baik. Habuai baik ni kepada cita-cita hamun tu pun boleh pahala lah. Hamun saja tu boleh pahala. Tu. Jazmun kau sangat. Tu jazmun kau sangat. Kau jahat, hamun ni tak dosa lagi. Bila jazmun tu baru kira dosa. Maka Nabi kata, hati ni pun akan berlaku zina juga bila jazai nak buat jahat. Dia nak tengok benda haram. Dia siap dah. Internet habis.
tu duk buka kaca, duk buka cara internet habis putus tak ada nak tengok benda haram ketika tu. Tapi hati jazam nak tengok dah. Dosa dah ketika tu. Dosa dah. Hati nak buat jahat tu dosa dah. Bukan kata tak dosa tu. Ni pun molek duit habis. Duit habis pun molek. Hak tu berdosa. Dosa dah habuai kita pisah tak ni tu. Hati kita cita-cita nak buat maksiat tu dosa dah situ. Tu kena jaga. Start mutu siap dah nak pergi tanding. Untuk nak pergi minum benda mabuk sikit-sikit habis minyak dulu tengah jalan betul. Pakai tak ada gitu. Dosa aku dah habuai hati kita nak makan minum benda mabuk tadi. Dosa dah. Kerana jazam betul-betul dah tu. Nak jadi dah. Nak jadi. Nak curi barang orang. Kampak tak pagar siap dah. Nak tahu rumah orang masuk rumah orang dah temu tuan. Nampak tuan tu dia tak berdiri di pintu dulu lagi dah. Tu bakal lari klik. Ada kau dosa kita cita-cita nak curi tu dosa dah. Tak sempat duduk di rumah. Masa nak curi ni. Berat tu nak curi dah. Tapi tak jadi. Tak jadi tu tak apa lagi. Tak berdosa lagi. Maka situ Nabi kata bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia hati untuk kerjakan dosa. Tak apa lagi, tu pun zina dah. Tapi tak jatuhlah zina besar lagi. Zina halus-halus belaka. Mata tengok, mulut kecek, tengok. Tangan capak, kaki berjalan, hati cerita, tak jatuh zina besar lagi. Hak ni hak zina besar. Dan membenarkan akan yang dimakian itu oleh faraj. Dan membenarkan, ini menerima, mengaku dan terima suruhan hati. Maksud membenar di sini. Ada hadis katakan, wa yusaddiqu zalikal farju. Dan membenar, yakni menerima, mengaku dan terima suruhan hati. Hati tak suruh tu. Hati tak suruh. Alah. Farak pun terbangkit selalu dah farak. Kerana hati tak suruh. Hati suruh. Bila hati suruh, farak pun naik lalu. Tu membenar, mengaku, terima suruh hati akan yang dimakian itu cita-cita hati itu. Hati dah cita-cita. Hak juru kerja ni biar. Hati suruh, hak juru kerjanya membenar akan yang dimakian itu oleh farat. Farat juru terima. Farat juru membenar. Farat juru terima suruhan. Hati dah suruh, farat terima. Farat kerja. Mulalah. Kalau farat tak kerja, tak ada zina. Tak ada zina. Ni farat kerja. Tapi farat kerja pun muka hati dah suruh. Hati dah cita-cita. Dah nak. Lepas tu, hati nak boleh nak pun pasal mulut dah kucuk siung dah. Mulut boleh siung pun pasal kaki berjalan mari tu mudah. Kaki nak jalan mari pun pasal mata dah tengok dah. Umi tu mari mana? Umi tu mari mana sebenarnya? Membenar akan yang demikian itu oleh para. Membenar lagu mana? Taswir rupa membenar. Dengan bahawa mengirjakan ia farat tu mengirja akan zina itu. Ni zina yang besar. Hak ni lah wajib had. Bagi yang tak menikah lagi kena pukul 100 kali wadai oleh kerajaan Islam. Maka kita ni kerajaan tak ada ni. Kalau nak tuntut hukum had rajam mana? Tak ada tempat tuntut hukum had. Lepas tu nak lepas dosa, Allah sangat lagi. Sangat lagi jauh. Dia taubat dengan Tuhan. Waliyazubillah min zalik. Dengan bawa mengirja ia akan zina itu. Atau mendustakan ia akan dia. Atau pada membenar. Dan membenar akan demikian itu oleh farat. Atau mendustakan ia farat. Mendusta. Apa makna mendusta? Tidak mengaku, tidak terima suruhan. Tidak mengaku.
Tidak seterima suruhan, mendustakan dia, akan yang dimakai itu cita-cita hati. Hati duk di parak nak terima tak terima, hati duk nak dah. Hati duk nak. Kadang-kadang parak terima. Kadang-kadang parak mendusta. Moga je ingat kepala dosa lagi ni, ingat kepada siksa dia lagi ni. Walau hati duk nak pun parak tak sih. Tak boleh. Hak ni tak boleh pun tunjuk muka dah. Tunjuk muka boleh dah. Tak boleh. Hak tu sebab apa duk membenar lagi tu. Hati dah cerita. Mendusta ia akan jadi makian. Lagu mana rupa mendusta? Taswir rupa mendusta. Dengan bahawa tertegah ia farat. Tertegah jadi tidak kerja lah. Dia muka lawan bagi kerja tadi. Dengan bahawa tertegah ia jadi tidak kerja ia farat. Tertegah daripada zina itu. Dia tertegah daripada zina. Masya Allah. Tengok. Kita faham pada hadis ni. Allah menceritakan akan ini hadis oleh Imam Muslim dalam sahih dia, dan Al-Baihaqi mencerita oleh Imam Baihaqi dalam sunan dia, Sunan Baihaqi. Hadis sahih riwayat oleh Imam Muslim dan Baihaqi. Keadaan Muslim dan Baihaqi itu nakal kedua-dua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nakal ambil daripada Abu Hurairah. Sanad mata hadis ni siapa Abu Hurairah apa Nabi. Tu. Jadi dua orang riwayat pun jalur mari tula, iaitulah dapat daripada Abu Hurairah juga. Tu pada Imam Muslim seorang tu pun ada untuk kita nak kira hadis sahih. Bersama Ibn Baihaqi lagi. Habis itu maka Musannaf kata, dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina farat itu dua mata. Dan ada pada hadis ini, ada pada mafhum bagi hadis ni, kita boleh faham. Dia tak ada betul-betul rakyat dah. Nabi tak ada rakyat kata al-ainani aslul zina. Dia tak ada rakyat. Hak tu orang panggil ada pada mantuk hadis. Hak ni ada pada mafhum bagi hadis ni. Bila kita faham, perhati cik ada ni wala-wala. Ada pada mafhum hadis ni, faham daripada hadis ni, menunjuki, memberitahu kepada kita atas bahawasanya, menunjuki atas bahawasanya dalam irsyad. Dalam hadis ni kalau kita perhati molek, dalam tu ada faham tu, memberitahu kepada kita atas bahawasanya asal bagi zina farat itu, asal punca mula-mula bagi zina farat tu, nak boleh jatuh zina farat, zina besar saat itu, mari di mana punca mula-mula? Asal bagi zina farat itu ialah dua mata. Allah. Mula situ. Lebih lagi Allah Ta'ala uji dengan nafsu-nafsu hak puas-puas kadang-kadang. Dia tak lagi dah. Bila tengok mata, sampai tu dia jadi gila tu. Sampai tu dia jadi berlaku macam-macam. Duk kumkun orang tu, kumkun orang ni. Nafsu dia kuat dah. Pemata dia kasar pula. Mata tu kuat pula. Cuba jaga mata tu. Allah. Inna Ustaz Abdul Rahman di satu. Surat khabar tu pun dia tak baca.
dia suruh anak dia baca, ataupun dia suruh anak urut dia tu kerak. Tempat hak jadi itu sungguh. Tempat hak jadi berita sungguh. Kadang surat khabar tu macam-macam tu. Gambar darah, ya ada muka darah kadang-kadang. Dia ada muka dia, muka untuk berita darah saja. Ada gambar hak pasal setengah-tengah surat khabar tu supaya Daily News apa tu gang-gang dah. Dalam seminggu tu dah ada lah. Ada gambar orang Tino tu. Duk buku hecang tu ada hafsah duk gang-gang dah. Tu tak ingat berita gapo Daily News ke gapo tahu. Ke Thairat ke gapo. Ada gang-gang dah. Jadi mata tu sentiasa berlaku dalam kejahatan semua. Ya Allah. Tu baik ponok tu. Temu dah. Apa tu lagi duk dalam ponok lah ni. Dalam ponok. Tak kena tu baik luar. Duk sore tu supaya duk beribu dah. Allah. Ya Rabbi. Kalau tak boleh jaga hak tu susahlah sikit. Susah sikit. Dia tengok dulu. Bila ada orang tina app mari dia masuk tengok dulu, jangan kata jangan. Mata tu kerja dulu. Mata tengok pak kena. Bila kena setuju hati, cek di tak di. Kecek kira mulut lah. Kon lah. Kecek kira lebih kurang ke mana kena molek weh. Orang panggil kena molek kecek ni masuk molek weh. Akhirnya berjumpa. Wakil berjumpa, kaki pun pergi, apa semua pergi. Hati pun nak buat. Mula-mula tak apa lagi, 2-3 kali bertemu ke. Awal serapak molek tu hati hejak lah. Hati mulai nak berzina. Akhirnya berlaku zina semua. Teka tu gelap mata. Jangan sama sekali. Lalu ni kita tak apa lah. Kita kata tak apa aku. InsyaAllah tak apa. Tak apa. Tapi teka tu je gelap mata. Dia tak khabar apa dah. Teka duduk sekali tu. Dia gelap mata dah. Tak kira dah. Piyah tak pala tak kira dah. Ya mudah-mudah ya. Nak wisah pas situ tu jaga apa dulu. Asal bagi zina farak tu 2 mata. Allahumma salli ala sayyidina. Dan hendaklah menilik engkau. Hendaklah menilik oleh engkau. Maksud menilik tu tilik dengan mata hati. Yakni fikirlah. Fikir. Hendaklah menilik oleh engkau, yakni menilik dengan mata hatimu. Cuba fikir tengok. Fikir. Hendak engkau tilik. Tilik kepada. Tak lalu situ. Hendak menilik oleh engkau. Menilik kepada segala anggota engkau. Tilik kepada segala tugas. Segala kerja bagi anggota engkau. Anggota ni tengok sok muda. Kelak mata tengok tangan, tengok kaki dah. Hak tu tak apa. Tengok mata tu tak kena tengok sangat pun tak apa. Tengok hati dulu. Ambil hati suluh fikir tengok. Tilik kepada segala anggota. Jadi kepada segala tugas dan kerja segala anggota engkau. Jadi anggota-anggota yang zahir. Mu tengok. Tengok kepada tugas tangan. Tengok kepada tugas mata, tugas mulut, tugas telinga, tugas kaki. Tilik kepada tugas anggota. Dengan apa pekerjaan yang patut ia. Dengan apa pekerjaan yang patut ia. Ini istifham. Dengan ni takluk pada yang patut di belakang sebenarnya. Tapi tak ada Allah yang istifham yang kena duduk dulu. Dengan apakah pekerjaan? Salah kata. Dengan apa pekerjaan? Dengan apakah pekerjaan? Jadi jumlah dengan sebab itu kok mampu bagi menilai. Kira. Mungkin kena fikir tengok.
kepada segala anggatamu, kepada segala tugas anggota. Dengan apakah pekerjaan? Dengan apakah tugas dan kerja yang patut ia segala anggota? Ia segala anggota. Apa makna itu? Yakni tulis pada apa pekerjaan. Yakni hendak engkau fikir bahawa pekerjaan apakah yang patut dengan dia oleh segala anggota-anggota engkau. Oleh segala anggota-anggota engkau. Mata kita patut dengan untuk nak kerja gapo. Kaki kita patut ia dengan kerja apa. Tangan kita patut dengan kerja apa. Dan mata kita patut ia dengan kerja apa. Fikir itu. Patut ke tak? Patut dengan kerja tu kan ni. Mata kita ni. Fikir situ. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Dan atau pada dengan apa. Jadi mampu lah. Allah mampu bagi menilik juga. Hendaklah engkau tilik kepada segala anggota engkau lagi. Fikir tengok kepada tugas kerjaan anggota di zahirmu ni. Akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya, bagi segala anggota. Akan apa pekerjaan, akan apakah balasan dan kebaikan. Pekerjaan yang kedua tu dengan makna balasan ataupun kebaikan. Apakah pekerjaan, apakah balasan dan kebaikan yang dinanti-nanti, yang ditunggu dan diharap dapat. Dinanti. Yang ditunggu dan diharap dapat. Dinanti-nanti baginya, bagi segala anggota. Tulis itu. Yakni, hendak engkau tilik bahawa balasan apakah yang Allah Ta'ala sediakan bagi anggota-anggota itu. Kena tengok Tuhan cedek gapo untuk mata kita. Allah cedek gapo untuk kaki kita. Tuhan cedek gapo untuk tangan kita. Mengena fikir situ. Dua perkara hak usah kita kira. Suruh kita fikir. Satu mungkin kena fikir. Kata, tanganmu ni patut nak buat apa? Yang kedua mungkin kena fikir. Kata Tuhan cedek gapo untuk tanganmu. Matamu patut kena buat apa? Dan Tuhan cedek gapo untuk matamu. Fikir dua perkara ni. Untuk kita jagakan mata kita atau segala anggota kita daripada jatuh pada benda maksiat. Maka kapret pada tilik tu lah. Mungkin tilik tengok dua perkara tu.
maka memeliharalah engkau, maka dapat peliharalah oleh engkau, dapat jaga oleh engkau akan segala anggota engkau itu. Engkau boleh jaga dengan sebab engkau tilik kepada dua perkara tu. Engkau boleh jaga akan segala anggota engkau tu. Memelihara sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Maka engkau boleh jaga sebagai pelihara, sebagai jaga yang patut padanya pada segala anggota engkau tu. Jaga yang patut pada dia. Patut padanya. Patut dengan, tak lupa pada patut pula. Sebagai pelihara yang patut padanya, pada anggota tu. Patut dengan pekerjaan, dengan balasan yang dinanti, yang ditunggu dan diharap dapat baginya, bagi segala anggota engkau. Itu dia. Ada tu. Tulis itu pada pelihara yang patut, yakni engkau boleh jaga segala anggota engkau itu mengikut qadar yang mengikut qadar balasan yang ditunggu-tunggu bagi anggota itu. Habis situ. Dan kita pandai cek molek, kita boleh tak dah kata hak mana balasan besar, hak mana balasan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Maka kita boleh jaga anggota tu mengikut tertib tu. 1, 2, 3, 4. Tangan dengan kaki balasan besar hak mana? Kalau balasan besar hak kaki, jaga kaki lebih besar daripada jaga tangan. Jadi patut dengan anggota tu hak kita nak jaga saat ni tu. Kena tahu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, kita tafrek adalah tafrek pada pelihara yang patut padanya. Maka jika pekerjaan itu, jika balasan dan kebaikan, tulis itu pekerjaan. Jadi jika balasan dan kebaikan yang ditunggu-tunggu itu, itu jika pekerjaan. Kalau pekerjaan tu, kalau balasan dan kebaikan yang kita duk nanti itu sangat besar, ini ialah balasan yang besar, itu khabar. Jika, seolah kata jika adalah, kalau kita kira ibarat, maka jika pekerjaan itu sangat besar, ialah balasan yang sangat besar. Kalau balasan besar, nascaya, jawab itu, nascaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Kalau pekerjaan balasan itu besar, nascaya engkau pelihara anggota tu, pelihara dengan jagaan yang bersangatan. Maka boleh kira turut tertib.
Seperti kerja tu lah. Kerja gapo hok boleh duit banyak. Kita kerja hok tu sungguhnya. Kerja dalam sehari tu banyak kerja dalam rumah kita. Kerja hok asal hok boleh duit di rumah kita gapo motong. Lepas tu lain pada tu jual atau sikit-sikit gitu ya. Kira duit hok boleh hasil daripada motong banyak pada jual lagi. Kita kata. Maka kita motong tu sungguh mengikut qadar hok kita akan dapat. Sebab apa yang dimotong gitu sungguh? Sebab dia tahu kata duit lebih banyak hok ni misalnya. Ataupun dia duk nego jual tu laku jual lagi pada motong. Motong gitu-gitu je. Hari ni buka pagi di dah. Kerana hari ni tu orang tu jadi anak sekolah gapo pun nama tak ada ngaji. Masa beli duit. Jadi tak motong. Kerana dia motong tu kau motong lagi. Tak apa. Ataupun tak motong lah kadang-kadang. Sebab dia tahu kata hok mana dapat balasai hok besar. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nacai engkau pelihara anggota tu dengan peliharaan yang bersangat tak. Kamu sendiri nak oyak. Kena fikir tengok. Tangi Allah Ta'ala jadi untuk gapo. Tuhan nak beri gapo ke dia. Dan patut dia kena buat gapo. Kaki patut dia kena buat gapo. Dan Allah Ta'ala jadi gapo untuk dia. Itu mesti nak oyak. Maka bermula kaki itu adalah ia dinanti-nanti baginya bagi kaki itu ditunggu-tunggu diharap dapat dinanti-nanti. Bermula kaki itu adalah dinanti-nanti diharap dapat baginya bagi kaki itu. Duk tunggu gapo kaki. Dinanti-nanti akan berjalan di dalam kebun syurga. Duk tunggu nak berjalan dalam kebun syurga. Duk tunggu nak berjalan situ. Tu cedeh hok tu. Maka bila kita tahu kata kaki kita duk nanti nak berjalan dalam kebun syurga, patut kena buat gapo kaki? Dan mahligai dalam syurga atau pada kebun syurga. Nak berjalan dalam kebun syurga tu. Dalam taning tu seumur hidup tak keliling lagi kita. Tak keliling, tak rata lagi. Jauh daripada halus sampai mati. Apa kau nak kata di 3 wilayah? Apa kau nak katakan di bawah Paktai dan sekata negeri Syed? Dunia sangat lagi. Tapi syurga kebun syurga bagi orang yang beriman, sekurang-kurang orang kelas hak rendah sekali dah boleh 4 kali ganda dunia ni. Tanah le syurga ni. Tu dia. Nak jalan di situ. Nak jalan di istana, dalam mahligai, dalam perancawang hak tu jadi, hak tu sediakan untuk kita. Ya Allah. Satu kaki patut kena buat gapo. Dia tahu kata dia duk nanti nak berjalan ke syurga. Duk jaga pergi ke tempat maksiat lagi ke? Dan ada pun tangan itu, adapun bermula tangan itu, maka dinanti-nanti diharap dapat baginya, bagi tangan tu diharap dapat baginya. Duk tunggu gapo tangan akan mencapai buah-buah syurga. Mencapai, memegang,
mengambil, memakan. Itu maksud. Capa ambil makan. Akan buah-buah syurga. Bukan buah-buah saja. Segala makanan syurga. Tangan nak capa ambil makanan syurga, nikmat-nikmat syurga. Tu pun kalau tak si capa pun tak apa. Pakai ngangur gitu ya turun mengalir mulut pun. Dia mari. Maka mencapa ahli syurga akan buah kayu syurga bukan mencapa kerana lapar dah. Sebab makan pun bukan makan kerana lapar. Makan di syurga, buah kayu syurga kita duk makan tu bukan makan kerana lapar. Makan kerana lapar ni, hok tak sedap pun jadi sedap. Umar makan. Makan dalam syurga ni makan litalazzut. Orang panggil kerana bersedap-sedap gitu je. Tidak ada lapar dah dalam syurga. Tak ada lapar dah. Masuk dalam syurga tu tak akan lapar selama-lamanya. Tapi duk makan juga, makan sedap-sedap gitu. Sebab kita kata duk makan dalam neka satu neka tu makan ni kenyang dah, tapi makan juga. Duk keluar lagi. Ni kalau perut duk keluar lagi kan duk bubuh lagi. Pasal apa? Sedap. Makan kerana sedap. Bukan makan kerana lapar. Bersedap-sedap gitu. Nampak waktu pun, oh sedap weh. Lapar makan. Hak ni pun sedap weh. Makan. Allah Akbar. Wakai syurga pun seperti tu. Ada satu buah kayu tu besar seperti Nabi dah cerita kan. Nabi masuk dalam malam Mi'raj. Dalam syurga. Nabi kata, Allah besar seperti wad 5. Wad 5 tu satu. Allah besar seperti. Oh Nabi cerita pada sahabat. Betul. Besar rupa dia tu. Oh besar. Besar. Lepas tu Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, besar-besar tu dah sedap tak? Dah besar. Walik ke dia besar tak sedap. Bawa dia pun dia besar tak sedap. Dah isi dia tapi tu harga yang kurang. Wah kayu gapo pun dia besar tak sedap dah. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah sedap ke tak? Nabi kata, Abu Bakar. Isi dia sangat lezat. Sangat sedap. Tidak ada rasa di dunia ini dapat bertanding dengan rasa air dia. Dan aku harap mu boleh makan, kata Abu Bakar. Nabi kata lah dia. Aku kata mu boleh makan. Buah kayu dia. Tangan nak capa, ambil makan. Buah kayu syurga. Nikmat je tak hilang-hilang. Bila kita capa, ambil je tumbuh lain pula. Ambil tumbuh lain pula. Tu tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Sebab tu ulama dia kata tasalsun pada benda hak depan ni tak mustahil. Kerana berlaku tasalsun dalam nikmat syurga. Lagu mana? Lepas pada ambil, tumbuh pula. Apa tumbuh pula? Taksud pada ke depan tu tak mustahil. Pasal Allah Ta'ala berlaku nikmat syurga lagu tu. Dia tak habis-habis. Dia tak habis-habis. Mencapai buah-buah syurga. Jadi dan makanan-makanan syurga. Allah, buah kayu yang disebut tu serupa pada nama ya di dunia ni. Ada buah tamar dalam syurga. Ada buah anggun dalam syurga. Buah ting, buah zaitun ada. Hak tu yang sebut dalam Quran. Nama buah kayu syurga belakang tu. Tapi serupa pada nama ya. Tak serupa pada rupa. Tak serupa pada rasa dia. Tangan nak capa ambil. Ni Allah Ta'ala cedek dia untuk capa ambil. Dan minumannya atau pada buahan. Dan mencapai minumannya minuman syurga. Arak. Susu. Ada sungai. Hak 4 batai sungai. Hak Nabi tengok. Dalam malam Mi'raj. Ada sungai daripada susu. Ada sungai daripada arak. Masya Allah. Sungai dia pelat. Dia tak ada tebing. Sungai tak bertebing. Tapi ada setengah kata bertebing. Macam-macam lah. Hilah. Sungai dia. Tu sungai arak. Sungai susu. Allah. Macam-macam. Lepas tu arak tu tak mabuk. Tak pening pula. Lebih lazat. Bukan duk haid sebab arak dunia ni. Hak dunia ni tahu dah kata tak sedap pun kasih telan. Hak tu sedap. Sedap. Nama je arak.
Tapi Allah Ta'ala akan haramkan arak syurga kalau kita tu capak ambil dah arak di dunia ni. Kena jaga dulu. Maka Allah Ta'ala cedekkan nanti-nanti bagi tangan tu mencapai buah-buah syurga dan minuman syurga. Lepas tu dah tahu lagu tu, fikir tengok, tangan tu patut kena buat gapo? Patut kena buat gapo kan? Seperti itulah segala anggota yang lain. Bermula segala anggota yang lain, seperti itulah. Seperti itu khabar mubtada, segala itu mubtada muakhar. Bermula segala anggota yang lain, lain daripada kaki dan tangan. Segala anggota yang lain daripada kaki dan tangan pun seperti itulah. Apa seperti itulah? Jadi seperti tangan dan kaki juga. Pada pihak sama-sama dinanti-nanti balasan baginya. Musa tak saya sebut lagi kerana ia bukan tempat dia sangat, tapi kita sebutlah dulu. Maka telinga itu dinanti-nanti baginya mendengar suara-suara dalam syurga. Allah. Hak Nabi dia kata, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Benda hak telinga tak biasa dengar tu gapo? Benda hak mata tak biasa tengok tu gapo? Benda hak telinga tak biasa dengar tu gapo? Wala khatara ala qalbi bashar, dan hati manusia tak biasa terlintas kata ada benda tu. Gapo? Nak dengar suara. Suara le syurga. Tak bising dah, tak ada bosan dalam tu. Dunia ni macam-macam. Pagi-pagi tu rumah tepi tu buka tek dah. Lagu. Kalau buka suka ada apa dah sedap dengar. Dia buka berderah berdoa tak sedap lah. Jadi bising, jadi bosan lah. Maka segala suara di dunia ni macam-macam, tapi suara syurga ni sedap semua. Sedap semua. Dan tulis lagi, mulut itu dinanti-nanti baginya mengkecap dan berlazat dengan rasa makanan syurga. Dan parat itu dinanti-nanti baginya akan segala bidadari dalam syurga. Allah, la yamassuhu Allah. Nabi pun tengok juga malam Mi'raj tu, apa bidadari turun dari langit kan? Minta izin daripada Allah nak mari himpun dengan pokok malaikat juga untuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu.
daripada malam merah. Lepas tu Nabi tengok Allah. Nabi tengok, bila tengok lepas tu Nabi tanya, siapa kamu ini? Pupuk dia kata, kami ni hadiah bagi orang yang duk suci diri pada dunia itu. Kami ni bining bagi pupuk orang yang beriman di dunia ni lah, ya Rasulullah. Mereka yang jagakan anggota mereka daripada kerjakan benda yang haram. Sebab tu zina ni, Allah, zina. Orang zina ni kan, ketika dia berzina, dia rasa sedap dah. Dia rasa sedap. Tapi ulama kata kesedapan hak Tuhan bagi ketika zina ni kan, tak serupa dengan kesedapan yang Allah Ta'ala bagi ketika jima' dengan isteri kita yang halal. Kita orang serupa je. Tak serupa. Tak serupa. Lepas serupa yang nampaknya, Aku zina dulu. Lepas tu aku bini dengan Tina aku zina tu. Nampak serupa dulu. Hak tu Tuhan redah. Dia tak akan dapat kelazatan yang hakiki bagi jima' sampai ke mati dah orang yang zina. Sampai tu kalau dia bini pun, dia boleh jima' dengan bini yang halal selepas pada tu pun rasa seperti lah ya. Rasa seperti lah. Dengan hak dia dulu. Tapi benda ni benda hak rasa. Tak boleh dia tahu. Tak baik tu dia nak cerita tak boleh. Dia kata sedap gitu jelah. Sedap sekadar mana? Dia tak sedap 1%. Maka di dunia lagi Tuhan tegah kelazatan jima', apatah lagi di akhirat bersama bidadari. Sebab kita kena jaga agak. Maka Musa nak kata seperti itulah segala anggota yang lain. Lepas tu Musa kita nak tuju kepada banyak cara, iaitu mata. Habis kita tak tulis, kita pakai serah kepada Musa. Maka bermula mata itu. Khabar dia. Hanya sonyo iyo. Hanya sonyo innama ada terhasri. Hanya sonyo, tak kena rujuk lah. Bermula mata itu hanya sonyo. Iyo mata tu. Allah Ta'ala buat dia. Allah Ta'ala cedegap untuk dia. Mata tu hanya sonyo kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam syurga. Allah. Kerana, jadi dijadikan dia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala. Allah. Habis dah. Ni kalau panggil sujud nikmat dunia akhirat. Ada lah. Tuhan cadar mata, duk nanti tunggu gapo? Tunggu nak memandang kepada zat Allah Ta'ala. Memandang di dalam syurga. Nak tengok dalam syurga. Ya Allah. Allahumma rzuqna an-nazara liwajhikal karim ya Allah. Pada kita tahu kata mata tu heceden nak we tengok dia. Mata patut tu tengok gapo di dunia ni. Memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah, hak ni apa ni? Hak ziyadah ni. Hak dalam ulama sebut lilladzina ahsanu apa? Lilladzina ahsanul apa nama? Dalam ayat Quran sebut lilladzina amanu, apa dia dalam ayat Quran? Apa dia? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah.
Allah Ta'ala sebut lilladzina ahsanu, cadangan bagi mereka yang telah buat baik mereka di dunia ni. Allah Ta'ala nak uji kepada mereka yang ahsanu, kerja benda baik di dunia ni. Tuhan uji apa? Al-husna, uji benda yang terlebih cantik, benda yang terlebih elok, benda yang terlebih comel. Apa al-husna? Jadi syurga. Tuhan uji kepada orang kerja baik, Tuhan uji syurga. Bukan husna saja, wa ziyadatun, dan tambah lagi. Lebih pada husna lagi. Gapo ziyadah? Ziyadah tu ulama kata, yakni dapat melihatkan zat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Syurga tu comel dah. Tengok Tuhan lebih lagi. So Allah kata kalau Tuhan tak beri nikmat lain tak apa dah dalam syurga. Boleh tengok dia suruh pada. Sedap tak sedap? Sedap tak sedap tengok Nabi Musa sudah. Tak ada tengok Tuhan lagi. Kecek dia baru. Duk galik. Tuhan tanya sepatah jawab 10. Sedap. Tanya kata, "Hei Musa, apa dalam tanganmu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa dalam tanganmu?" Ya Allah, tukakku ya Allah. Aku dah bertukar hak ni, dah berjalan-jalan hak ni. Dah beramak-ramak apa nama? Kambing-kambing. Dengar hak ni. Dah buat bibit bara, piko bara, apa gone ni ya Allah. Tuk jawab 4-5 menit jawab pe. Padahal tanya sepatah je kata gapo le tanya. Ulama kata itu itna. Maksudnya kalam itna dalam ilmu ma'ani. Kecek banyak, nak sikit ya, nak rakyat kata tukar. Tapi kan nak kecek banyak. Salah satu tujuan hak buat Nabi Musa kecek banyak itu lalu kerana talazzuz, sedap dengan orang yang dia kecek. Tengok orang kita dah ngorak tino wal iazabillah min zalik. Orang jatuh hak ngorak tino. Dia rasa sedap dengan kecek dengan tino tu. Tanya hak tula ya, tak apa. Kasih lagi. Kena kasih apa? Lepas tu 4-5 minit kasih lagi. Kecek pula dah. Tanya hak tula pula. Tak puas ke tu. Kalau kecek dengan orang lain kuasa jengkah dia dah. Tapi dengan kekasih dia rasa kasih ke orang tu ke. Dia rasa tak puas. Dia rasa sedap. Kau lama, oh sedap. Sebab tu kecek dengan retina mengorak tu berjejer tak apa. Kecek dengan Mek Yasab minit tak apa. 2 minit nak duit. Apa dah? Nak ngaji. Insya-Allah. Nabi Musa tu 40 hari 40 malam. Tak khabar-khabar duk atas bukit tu bersinar. Tak khabar-khabar. Khabar-khabar Nuh. Sebut Bani Israel duk semua anu lembu dah. Tak khabar-khabar duk galak. Tu kecek, yo kecek siapa ke, yo sedap tu yo masa nak tengok tu kata yo minta ya Allah Rabbi arin. Ya Allah, biar aku tengok ya Allah. Biar aku tengok, aku nak tengok tu tengok tak ya. Lepas tu dalam syurga ni Allah tengok tak ada apa. Allah Ta'ala tak izin ke Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad tu izin. Masya Allah. Pada malam Mi'raj. Wa min apa dia? Wa minhu ayyun zara bil absari lakin bila kaifin walal hisari lil mu'minina idh bija idh uliqat haza walin mukhtaridun yasabata. Nabi Muhammad SAW di atas kau yang masyhur dan jumhur ulama. Nabi tengok dengan mata kepala dia. Tu tengok dah. Maka Allah Ta'ala katakan memandang. Musa dia katakan memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam syurga. Memandang dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Dengan takluk pada memandang. Memandang kepada zat Allah.
dengan tiada menyerupa, tiada serupa, tiada sama. Kelakuan melihat yang baru. Kelakuan atau cara-cara melihat. Kelakuan mana? Sifat. Kelakuan yang baru. Kelakuan yang baru. Tulis itu. Pada yang baru. Yakni. Melihat itu tidak seperti melihat yang berlaku pada segala jirim. Seperti mestilah benda yang dilihat itu bertempat dan berpihak dan berjisim. Itu. Ini salah satu. Benda tu kita nak tengok, kena ada benda. Kena toko. Kena bertoko. Tengok. Tu baru nampak. Kena ada depan. Barulah nampak. Duduk belakang tak nampak pula. Kena paling tengok, kena berjihad. Kena bertepak di situ sini barulah nampak kita. Tu cara tengok benda baru ni, dia tak lepas daripada lawazim bagi jirim berlaku. Cuba tengok. Tapi Allah Ta'ala zat dia bukan jirim, bukan jisim. Tak bertepak, tak berjihad. Maka melihat lagu mana? Melihat dengan mana? Dengan cara yang kita tahu. Kita tahu kata Allah tak bertepak, tak berpihak, tak berjisim. Maka melihat Tuhan pun lagu tu. Padahal nampak tak? Nampak dengan mata kita. Tapi nampak zat yang tak berjirim. Zat yang tak bertepak dan berpihak. Mata kita nampak. Kekuatan mata. Kita tengok gitu. Ni sebab kita tengok depan. Tengok ponyo. Mata kita tuju. Kena berhadap kepada ponyo. Barulah kita tengok benda tu. Maka kita tuju. Tapi tengok Allah Ta'ala bukan tengok dengan tuju gitu. Tuhan beri kekuatan dalam mata kita sehingga kita boleh tengok zat Tuhan. Tapi kita tak boleh royak kata Tuhan tu berjisim lagu mana. Tuhan tu rupa lagu mana. Tuhan tak berjisim. Dan duduk di mana? Sebab tu mata dia tak boleh jeling kot tu ni. Dia tak boleh tengok ke depan, kanan, kiri, belakang, atas, bawah dia. Nampak belakang. Sebab tu setengah ahli syurga Allah Ta'ala nampak semua. Tengok ahli syurga Tuhan nampak sebulan sekali. Tengok ahli syurga Tuhan nampak setahun sekali. Tengok ahli syurga tiap-tiap hari. Setengah orang tiap-tiap lahzah duk tengok Tuhan, musyahadah Tuhan dalam syurga tu. Hak tu mengikut kelas masing-masing. Maka bila dia izin dia tengok, dia nampak zat. Sebab tu lah ni tu boleh salah kata. Tengok belakang. Allah Nabi kata innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal badra. Apa? Kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya kamu akan dapat melihatkan Tuhan kamu pada hari kiamat. Nabi kata seperti kamu lihatkan akan bulan pada waktu penuh purnama. Kita boleh tengok belakang bulan di atas pulasa ya. Tapi Nabi banding lagu tu rupa lagu ni ya maknanya. Kita semua bakal tengok aku. Mu duk bucun pun nampak, mu bucin pun nampak, masing-masing nampak. Tapi tak boleh royak kata bulan tu duk betul mana sungguh. Tu padahal orang di Amerika pun tengok bulan tu. Learning ni orang di Thailand tu tengok bulan ni juga. Payah tengok lagu ni juga. Semua tak boleh royak. Padahal bulan tu lah ya.
Banding kot rupa tu, bukan banding kot pihak duk atas tu dah. Jadi akhirat esok ni masing-masing berkecek. Dalam ayat Quran sebut Allah Taala tanya, hal wajadtum ma wa apa? Dalam ayat Quran sebut, han apa dah? Apa dia? Adakah kamu mendapati bahawa barang hak aku janji tu benar? Tuhan tanya. Hei, hak aku janji tu semua tidak ah? Tuhan tanya. Bila dah tengok tu, kecek kata, hei, hak aku janji dulu itu ada lagi aku tak tunai, aku tak beri. Dah, ya Allah, cukuplah kau dah. Masing-masing tu ada kelazatan kecek dengan Allah SWT. Bila Tuhan tak buka hijab, bila Tuhan tak menyatakan zat, tak nampak. Lepas pada Tuhan tak menyatakan zat dia tu, masing-masing tanya. Kenapa Tuhan tak tadi? Kenapa tak ni ku kecek dengan Tuhan? Kamu pun kecek. Masing-masing kau dah tu je royak. Tak boleh royak kata duduk di mana, bertepak di mana, belagu mana, zat dia. Tak boleh royak. Tahu sekadar kata boleh kecek dan nampak dia. Setengah orang, oi muduk terkecek dengan Tuhan lama mana? Oi lama. Tak ni, oi lama. Aku setaya. Tak dah. Tak serupa. Semua mata kita, kekuatan yang Tuhan bagi, dapat melihatkan zat yang maha mulia. Allahu Akbar. Allah. Maka Musannaf kata, dan tiada ada dalam negeri dunia, dan tiada ada di negeri akhirat nikmat. Tidak ada dalam dunia. Tidak ada nikmat di dalam dunia, dalam negeri dunia ini. Dan tiada ada di negeri akhirat. Tidak ada nikmat dalam negeri akhirat. Tidak ada dalam dunia ini. Dan tiada ada di negeri akhirat nikmat, satu nikmat pun. Tu nikmat tu apanya isim laisa. Isim laisa muakhar. Tidak ada dalam negeri dunia dan tidak ada di negeri akhirat nikmat, satu nikmat pun tak ada. Tak ada nikmat dan kemuliaan pun. Nikmat, satu nikmat pun, satu kemuliaan pun. Nikmat dengan makna kemuliaan gitu ya. Padahal nikmat dunia dengan nikmat akhirat ni tak boleh tanding dah. Tak boleh tanding dulu lagi dah. Nikmat akhirat tu lebih pada nikmat dunia. Kalau itu dalam dunia, dalam akhirat ni, Musannaf kata tidak ada dalam negeri dunia dan tidak ada di negeri akhirat nikmat, satu nikmat pun atau satu kemuliaan pun yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Tak ada dah. Tak ada. Kemuliaan mana yang lebih besar sekali? Tanya gitu je. Pada tanya hak tu je. Kemuliaan mana hak tu wi kepada seorang dan dia besar sekali kemuliaan. Nikmat gapo yang bila Tuhan wi kepada seorang, nikmat yang besar sudah dunia akhirat. Jawabnya, tidak ada malaikat nikmat dapat melihatkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebesar-besar nikmat. Sebab tu kalau ahli syurga masuk tu, kalau boleh, maknanya kalau kata mu nak tengok aku ke, mu nak nikmat yang lain lagi, semua akan pilih untuk nak melihatkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hak tu besar sekali dan nikmat. Melihatkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Maka tangguh untuk nak boleh melihatkan zat Allah Subhanahu Wa Taala, tangguh. Iaitulah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada padang mahsyar.
Mata yang kotor tak akan dapat melihatkan wajah Rasulullah pada padang mahsyar. Siapa yang Tuhan tak beri mata dia tengok muka Rasulullah pada padang mahsyar, itu tanda kata dia ahli yang celaka, ahli neraka, dan dia tak akan dapat melihatkan zat Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Sebab tu sebenarnya mata Allah Ta'ala cedek untuk dia melihatkan zat Allah dan melihatkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, hak ni nama seolah kata nombor 2. Bokeh jadi tangguh pula. Sebab tu kalau orang tanya, siapakah orang yang paling celaka sekali? Siapa orang celaka? Orang celaka ialah orang yang tak dapat melihat wajah Rasulullah di pada mahsyar. Itu orang celaka dah. Umat dia tu sehuda-huda umat pun boleh tengok muka dia. Tapi siapa ke kita tak nampak ni? Dia duk pusing. Dia malah tengok belakang kita tak nampak muka Rasulullah. Dia tengok belakang kita tak nampak. Waliyazubillah. Allahumma salli Allahumma rzuqna an-nazara liwajhi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ya Allah. Boleh tengok Nabi di pada masa tanda kata boleh tengok tu dah. Tanda kata boleh tengok tu Allah. Lepas tu ahli kafir, orang kafir tu khilaf ulama. You boleh tengok Allah Ta'ala tu tak khilaf. Setengah kata tak ada boleh tengok dulu lagi. Setengah kata boleh tengok sekaligus. Sebagai tengok nak mentambahkan azab lagi. Orang kita ni bila duk engkar-engkar tiba-tiba kita tengok benda hak kata benda hak duk engkar kata ada sungguh ni. Yo kau sedih. Yo kau seksa. Allah. So, tengok tu tengok serabut orang panggil. Tengok tambah serabut. Sekaligus tu kata setengah orang. Kata setengah apa kata tengok dulu lagi. Tu dia. Lepas tu Musa dia kata maka patut sangat bagi mata ni. Patut bagi mata. Jadi bagi tuan mata tu lah dia. Patut sangat bagi mata. Mata mana? Mata yang dinanti baginya bagi mata tu. Dinanti diharap dapat. Baginya bagi mata tu. Dinanti dan diharap dapat. Akan sebesar-besar nikmat ni. Patut sangat bagi mata hok duk tunggu harap nak dapat akan sebesar-besar nikmat. Apa sebesar nikmat? Iaitu nikmat melihat Allah. Patut bagi mata kita yang Tuhan cedek harap nak dapat melihatkan zat dia yang maha mulia. Patut bahawa bagi patut. Patut bahawa dipeliharakan dia akan mata tu, dijaga, dipelihara dengan sehenga-henga pelihara. Dengan takluk pada dipelihara. Dijaga dengan sehabis-habis pelihara. Senang ayat dah kan? Dan kita tahu kata anggota ni Allah cedek untuk gapo? Harap nak dapat gapo? Kita boleh sipir jaga dia mengikut kelas kuada balasih yang nampak tu. Kaki boleh jalan dari syurga, tangan boleh capah makan dari syurga, mulut boleh makan benda syurga. Tapi semua nikmat tu tak boleh tanding nikmat melihatkan zat Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Nikmat melihat Allah tu sebesar-besar nikmat syurga dah. Kalau gitu, jaga mata ni kena sangat pada jaga benda lain. Kena lebih pada jaga benda lain. Lebih pada jaga kaki, tangan lagi. Kerana pekerja besar duduk nanti dia. Pekerja besar duduk nanti dia. Dipeliharakan dia dengan sehenga-henga, sehabis-habis
pelihara dan jaga. Sehabis-habis. Sehabis-habis kuasa pelihara. Maksud saya itu, sehabis-habis kuasa pelihara. Hak ni nombor satu kena jaga. Allah. Kita mata ni nama akhir sekali busuk sekali kita jaga. Hari tu kaki tak nak jalan mana. Hari tu tangan tak nak capai benda haram. Hari tu mulut tak nak mumpak ke orang. Hari tu telinga tak nak dengar benda yang haram. Tapi hari tu tak lepas daripada mata nak tengok benda haram. Cuba cek. Ada tak satu hari yang mata kita kosong daripada melihat benda haram? Ada tak? Sedekat-sekat panggil, sehampir-hampir tak ada. Hari mata kita tak boleh tengok benda haram. Tapi bila Syed tengok, hari ni ada ke tak? Ada tak hari dalam seminggu yang kaki tak pergi tepat haram? Ada? Ada tak dalam seminggu yang tangan kita tak capai benda haram? Ada? Tapi ada tak dalam seminggu yang mata kita tak melihat benda haram? Hari-hari Bokel tu juga Facebook buka pak tu tengok dah. Kalau buka sorga tu pakai kursi, mata ngeling. Kalau katuk sorga mata saja. Besar. Allah punah hati banyak. Punah hati banyak. Orang yang tahu dia kata tak kuasa nak jaga mata kita dengan sebab Facebook tu. Usahalah jaga moleklah. Cuba boleh tak usah akal. Kalau kita rasa tak boleh jaga kawal mata kita. Dan payah orang nak kawal benda tu. Allah. Bila lagi duduk luar-luar pula tak mengaji. Bukan nak guna dobek kita. Mula tak hari tu. Oh, kalau luar, kalau ada satu masa luar, wasa nak dobek habis kita dulu Wasa nak catat, wasa nak tulis semula, wasa nak dengar, wasa nak dengar semula. Duk azal lagu tu. Siapa waktu bila tu heavy luar semua, dok sekali. Tak ada penuh masa sekali dengan benda tu. Mata tu tengok benda haram. Mata tu dah sibuk dengan melihat benda haram. Itu dalil kata niat kita tu bohong. Bukan sebenar dah. Dalil yang boleh menunjuk kata niat kita tu benar bila kita buat benda tu sungguh. Itu dalil kata kita niat benar. Aku nak semaya. Lagi selepas pada kerja ni aku nak semaya. Lepas pada tu kita semaya sungguh. Berarti niat saat ni kita benar. Azam kita tu benar. Tapi bila kita azam tapi tak nak kerja tu azam, berarti kita faham. Tu ya dalil. Aku tengok dalam kitab hak bawah ye. Simarul Jannah. Dalil. Habis itu maka peliharalah. Ingat awak tu kata mata ni kena tengok nak. Tu HCD nak boleh tengok dia ni. Tu HCD dua-dua mata ni untuk nak boleh tengok dia lah syurga ni. Ingat hak tu. Barulah kita rasa kata kita patut dah tengok gapo. Bahawa dipeliharakan dia dengan sehingga-hingga pelihara dan dimuliakan dia akan mata atau pada dipelihara. Dimulia akan dia akan mata. Dimulia, diberi harga. Harga. Dijaga hak. Itu maksud dimulia. Dimulia ni diberi harga akan dia akan mata. Kita kalau tengok benda haram, maknanya kita tak beri harga ke mata kita. Kita tak jaga hak dia. Tak muliakan dia. Maka patut kita kena muliakan dia sehabis-habis mulia. Sehabis-habis jaga. Sehabis-habis
Beri harga tu sepas-pas kita. Ilmu hak kita boleh, kita kena mulia dia. Cara mulia ilmu, kita amal tu hak kita tahu. Kalau orang tu tak beramal mengikut apa dia tahu, tanda kata dia tak mulia ke ilmu dia. Dia pelekeh ilmu dia. Kalau mata dia kita tengok benda haram, berarti dia pelekeh mata dia. Dua butir ni untuk benda ni ya. Untuk ni ya. Sebab itulah Nabi kata, mata yang tak disentuh oleh api neraka tu mata yang sentiasa mengalir air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kali hadis sebut. Walau jatuh neraka dah, api neraka tak sentuh mata tu. Tak dikata diteluk juga neraka, tapi api neraka tak sentuh dua mata tu. Mata yang sentiasa mengalir air mata kerana takut kepada Allah. Tengok malam dia bangun, ingat kesalahan diri dia. Dia renung fikir kesalahan diri dia, mengalir air mata. Dan satu lagi mata hak Nabi kata, mata yang jaga jaga dalam peperang ni. Jaga seteru, duk nanti seteru mari. Itu mata tu juga. Dia duk tunggu orang takut seteru masuk serai. Dia duk tunggu mata tu jaga-jaga untuk takut seteru masuk serai Islam. Lalu tu mata tu juga Allah Ta'ala jaga tak disentuh oleh api neraka. Allah. Mata kita, mata tubik minyak bensin. Bukan mata tubik air. Sebenarnya tiap ke lain. Pola benar tiap. Tengok roye tiap. Oh, sedihnya cerita tu tiap. Wah. Air mata tu bukan air sebenarnya minyak bensin. Hak tu lah kena menyala kat api neraka lagi. Hak pertama nyala api neraka. Bukan air mata hak jadi air untuk memadamkan api neraka. Allah Akbar. Dan bahawa tiada dikotorkan dia dan atap kepada bahawa. Dan sepatutlah bagi mata yang kita duk tunggu nak melihatkan zat Allah Ta'ala ni, patut bahawa tiada dikotor kan dia akan mata, tiada dicemar dan dikotor akan dia. Apa makna dikotor? Dicampur kepada dosa, terkecek dikotor. Lama pehezahi, tak dikotor. Aku cek semua, duk basuh semua mata, tak nak tarik mata, tak kotor. Maksud tiada dikotor, tiada dicampurkan dia kepada dosa. Patut dia jangan campur kepada dosa. Dikotor, ni tafsir. Tiada dikotor dengan memandang akan yang haram. Dengan memandang akan perkara yang haram dipandang. Benda yang haram dipandang. Tu bukan yang haram diminum. Haram diminum agak tengok agak tak ada masalah. Jangan minum sudah. Lama kata yang haram. Tengok agak pun tak boleh ni haram. Hak tu haram minum bukan haram tengok. Tengok judi. Tengok judi. Tengok judi. Hak tu haram. Haram tengok kan? Tak ada haram tengok. Pasal hak tu haram mai, bukan haram tengok. Hak ni memandang akan yang diharam, memandangkan dia. Benda hak tu yang haram kita pandai tu jangan pandai tengok. Allahu Akbar, ya Allah. Mudah-mudahan Tuhan taufik kepada kita lah dapat menjagakan benda hak kita ini, dapat menjaga mata kita daripada melihat benda yang tak sepatut ditilik tu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Faslun yang kedua pada menyatakan telinga. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وعلى آله وسلم. اللهم إنا نعوذ وقلب لا يشاء ودعاء ونسألك علوما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا والحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين